Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat ilahi atas nikmat, limpah dan kurniaan daripada Allah. Apa yang kita rancang pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalamnya, berbicara dengan tajuk inspirasi Murabbi DRL yang dibawakan untuk ibu-ibu dengan tajuk Pantang Larang Keluarga Bahagia. Sebelum daripada itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi majlis Hajah Zainun. Sebenarnya Hajah Zainun ialah seorang korporal bersara ya. Oh, Masya Allah. Memang nampaklah fit badan itu memang Masya Allah. Okay. Hajah Zainun sangat berkaliber untuk menjadi seorang pengurusi majlis, dan begitu juga saya ucapkan terima kasih yang pertamanya juga kepada pengurusi Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawati, Masya Allah, Dr. Datuk Wahab, yang telah memberikan laluan kepada DRL untuk bersama pada hari ini. Dan tidak saya lupakan kekanda saya. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Kita kata santai-santai, Prof, kita hari ya. ini. Prof dah sarapan ke belum? Prof sihat? Boleh ke? Kita cuba dulu. Okey, baik. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tengok Prof dulu waktu saya sekolah rendah. Macam ni juga muka Prof ya. Masya Allah. Apa petua awet muda mu? Sudah di pantang larang. Dia pantang larang dia. Dengar tu. Gurau. Betul. So Prof hari ni ada kita kata rancangan dah ke nak pergi berjalan ke? Al-Maklumlah cuti hari Isnin. Terang tak ke rancangan Ustazah, tapi ada program lain lepas ni. Oh, Masya Allah. Begitulah ya, hari biasa Prof dah duduk di universiti, mengajar di Universiti Melaya, dan Sabtu Ahad juga Prof dipenuhi dengan arena ataupun kita kata turun ke lapangan dakwah. Dan pada saya rasa suatu perkara yang menjadi inspirasi lah kepada saya sendiri, dan hari ini kita bawakan inspirasi itu kepada muslimah sekalian untuk kita menjadi seorang muslim yang efektif, seorang muslim yang bukan sahaja berpeluk tubuh, tetapi muslim yang boleh memberikan sesuatu kepada ummah. Dan kalau tak boleh bagi pada ummah, kita bagi pada keluarga kita yang kecil. Boleh? InsyaAllah ya. Kita jadi seorang tunggak kepada keluarga kita, iaitu ibu di dalam rumah tangga kita, yang umat kita, rakyat kita yang kecil ini. Kita nak jadi seorang yang memberikan kebaikan, memberikan khidmat, supaya insya-Allah yang boleh dilahirkan di dalam keluarga kita ini adalah anak-anak yang menjadi mata rantai perjuangan Islam. Insya-Allah ibu-ibu, insya-Allah kan, anak-anak yang menjadi saham syurga untuk kita. Kita ibu-ibu masa ini pejam celik rasa macam baru masuk tahun baru. Tiba-tiba bulan 2 dah. Pejam celik rasa macam baru masuk Rejab, betul dah? Rasa macam baru lagi kan. Bila Rejab nak puasa ni macam tu ya. Tiba-tiba hari ni berapa Rejab dah? 13 dah kan? 13 dah ibu-ibu, separuh dah. Pejam celik, sedar-sedar mati dah. Dalam kubur tu ibu-ibu, sedar-sedar tengok, kita akan, benda pertama kita akan cek adalah kain tau. Kain kapan dah aku? Tak sempat nak beramal. Inilah masa ini sangat-sangat mencemburui kita, dan kita mesti
mendahului masa ini supaya dapat kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Bicara inspirasi murabbi pada hari ini akan membawakan kepada ibu-ibu singkatan ataupun akronimnya, iaitu IMDRL, I'm designing my real life. Kami nak mencorakkan, nak melakarkan kehidupan sebenar kami. Ibu-ibu, kalau saya boleh tanya, kehidupan sebenar kita kat mana? Yang sini ke ataupun yang sana? Yang sana. Dan kalau hari ini kita design rumah kita design kerjaya diri kita design kerjaya anak kita, lebih-lebih lagi kita perlu design rumah dan kerjaya kita di sana. Kita nak apa kat sana? Nak rumah macam mana kat sana? Nak bilik macam mana dekat sana? Apa yang kita nak makan kat sana? Itulah sekarang ini kita kena melakar kehidupan akhirat kita. Dan insya-Allah kita nak pergi lebih dekat lagi, iaitu pantang larang keluarga bahagia. Keluarga bahagia ini adalah satu matlamat dan suatu perkara yang semua orang mesti nak. Kalau kita Allah bagi banyak rezeki sekalipun, kalau ada orang diberikan pangkat yang hebat sekalipun, ada orang yang diberikan pelbagai perkara duniawi ni semua lengkap belakalah, tapi cukup dengan seorang isteri yang memeningkan, anak-anak yang menyesakkan dada, hilang semua nikmat tadi. Percaya ataupun tidak ibu-ibu? Inilah peranan keluarga di dalam membantu individu. Dia adalah kebahagiaan sebenar. Duit tak banyak, pangkat tak berapa nak tinggi, kerja biasa-biasa, rumah pun biasa-biasa, kereta pun biasa-biasa, tapi ada keluarga yang bahagia, dia akan memenuhkan kebahagiaan dalam diri kita, dan itulah yang kita semua nak cari. Jadi nak sampai kepada keluarga bahagia, ada perkara yang kita tak boleh langgar. Ini kita pinjam sikit lah atuk-atuk nenek kita dulu-dulu, dia banyak pantang larangnya. Jadi itu kita pinjam perkataannya. Apa sebenarnya pantang larang yang kita jangan sesekali kita lakukan? Kalau dalam ihram, apa pantang larangnya? Ada kan pantang larang dalam ihram? Tak boleh berkahwin, tak boleh membunuh, tak boleh apa lagi? Pakai minyak wangi. Kalau pakai kenapa? Kena bayar dam. Takut-takut kan, takut-takut tak sah pula kita punya ibadah tadi. Itu yang kita takut. Jadi dalam kita mengejar keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, mesti kita cuba untuk elakkan perkara-perkara yang kita akan kongsikan pada hari ini. Dan insya-Allah pastinya kita menunggu-nunggu apa pantang larang tersebut. Kita akan nak dengar sedikit mukaddimah, dan juga kalau Prof boleh sharekan kepada kita apa perkara yang kami kena beware, kena hati-hati supaya jangan kita lakukan ini. Jom kita dengar bersama daripada Profesor Sharifah Nurhayati, pantang larang keluarga bahagia. Dipersilakan Prof. Terima kasih banyak Ustazah Hidayah dinda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi yang saya hormati sudah tentu adinda saya Ustazah Hidayah yang banyak menulis buku-bukunya, dan ada lagi ni bukan kat sini, mungkin kat belakang ada lagi. Alhamdulillah, tahniah juga Ustazah kerana menganjurkan program ini di bawah DRL. Ini baru rasa saya kan? Ya, kali pertama Prof. Dulu saya tak pernah dengar DRL Consultancy. Alhamdulillah, usaha yang baik. Mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama membantu usaha dakwah di mana juga kita berada. Lebih dahulu juga yang saya hormati yang berbahagia Datuk Wahab Idris, Datuk Pengurusi Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawanti, juga pengacara kita Puan Haja Zainun, ahli-ahli jawatan kuasanya, semua para jemaah Wangsa Melawanti Umi,
abang, anak-anak, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi sihat ke? Umi baik ke? Sarapan ke? Lama ni dah jumpa. Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah SWT dapat berpagi-pagi kita kat masjid. Ni ada satu kata-kata ya dalam bahasa Arab disebutkan. Saya tak ingat saya sebutkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ada riwayat yang menyebutkan atau ada peribahasa bahasa Arab yang menyebutkan man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang elok baik asyarakat mulia bidayatun permulaannya, baik awal paginya, baik awal tahunnya, baik permulaan niatnya. Man asyarakat bidayatun baik awalnya, asyarakat nihayatun nanti baik juga pengakhirannya. Mudah-mudahan pagi ni datang sini baik ni, alhamdulillah ni, kan senang ni, ramai yang syahid ni. Syahid kat mana ni? Kuat Lintang ni. Tak bangun lagi ni, bukan syahid ni dah perang Kuat Lintang. Umi dah sampai sini ni, syukur banyak bah. Dapat sampai sini permulaan yang baik. Dapat mengimarahkan masjid ni besar. Innama ya'muru masajidallah. Salah satu daripada pantangnya nanti. Tak pernah bawa keluarga masuk masjid. Pantang dalam keluarga kalau nak bahagia. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Asa ulaika yakunu minal muhtadin. Rumah tangga nak bahagia, nak dapat hidayah. Salah satu tempat nak dapat hidayah ni, nak masuk masjid. Sebab itu pantang keluarga bahagia ialah bila kau tak bawa keluarga kau datang masjid. Bila kau tak pernah sebut ke anak penak kau, nah kau sibuk-sibuk kerja lah, ada orang ada masa nak datang masjid. Tak mesti hari-hari, tak mesti 5 waktu, kita faham. Tak Umi tak saya, Umi memang tidak pergi kat sini ke? Ni, oh ni. Ni ngangguk je ni, ngangguk je. Takkan ni kan, kalau tak ya, kalau tak ada program, kalau tak ada urusan, kalau ada urusan ni sesat, kita pun kadang-kadang kalau tak dijemput masjid sesat, saya selalu fikirkan, mudah-mudahan kalau saya tak dijemput kerana ceramah, gerakkanlah kaki aku sampai ke masjid. Tak hanya kerana aku dijemput, susah ni. Bukan suatu perkara yang senang, tapi kita tahu berdasarkan ayat Allah SWT, salah satu tanda orang yang beriman, dia mengimarahkan masjid. Dan pahalanya sangat banyak. Jadi nak pendekkan aja dulu intro. Sebenarnya Ustazah ni pun dia ada banyak pasalahan. Ni bukanlah maknanya saya share pantang larang, bererti saya dah perfect rumah tangga ni ya. Kita semua dalam usaha, kita strive, kita struggle kan, kita sama-sama usaha, kita sama-sama share. Umi saya tengok barangkali dah ada cucu, dah ada cucu, dah ada, walaupun muda, bukan saya nak kata dah nampak berumur tak. Nanti silap cakap. Nampak muda, tapi saya rasa dah ada yang dah bercucu ini ya. Dah bercucu, barangkali dah apa, dah ada cicit dah ke? Ada yang cucu yang dah kahwin. Saya ni cucu tak ada lagi, menantu tak ada lagi. Jadi nak cerita panjang-panjang ya Ustazah, barangkali Umi kita ni Ustazah lah banyak pengetahuan dia. Dan yang keduanya nak ingatkan, bukan bererti rumah tangga bahagia tu ada romantik tapi tak ada konflik. Bukan berarti rumah tangga bahagia itu romantik tapi tak ada konflik. Bukan berarti rumah tangga itu bahagia tapi tak pernah berduka.
Tidak. Jadi ada, cuma pantang larang ni nak ingat-ingatkan diri kita supaya jangan terbawa-bawa berterusan amalan buruk. Macam orang Melayu juga kata, mak-mak kita tadi dah sebut dah, dalam ihram pun ada pantang larang. Orang kita pun, mak-mak kita dulu pun banyak pantang larang. Antara pantang larang dia, anak dara jangan menyanyi di ada lagi ya pantang larang. Bukan dia menyanyi dan tak kira dapur, tak dapur dah. Tapi dulu-dulu mak kita kan, anak dara pandang menyanyi di dapur. Nanti dapat apa kata tu pengalaman ke? Nanti dapat sawi tua. Orang dulu jaga anak dia. Dia jaga anak dia. Kau masak sambil menyanyi, hangit ni kan? Tu sebenarnya. Kau masak sambil menyanyi-nyanyi, kau tak perasan ni. Tak siap-siap dah pukul 12.30 bapak kau nak makan. Dia suruh tumpu masak, dia suruh tengok betul-betul. Bukan tak boleh suka pun ni. Orang tu punya pantang larang anak dara, jangan duduk depan pintu. Jangan duduk dekat tangga. Kenapa? Kena jaga mak-mak kita dulu. Jangan duduk depan tangga, jangan duduk depan pintu. Pasal apa? Nanti orang tak masuk minat. Ada tu. Tak laku nanti. Padahal hari ni setiap hari muka dekat dalam FB. Ya, betul. Jadi bukan pantang larang yang macam tu ni. Itu belum tentu betul. Ada yang betul, ada yang belum tentu betul. Tapi pantang larang yang kita nak sebut ni adalah berasaskan kepada perintah dan sunnah. Berasas kepada perintah dan sunnah. Jadi ni balik pada awal saya kata tadi, kita bersyukur siapa yang mulanya baik, mudah-mudahan pengakhirannya baik. Siapa yang niatnya baik, mudah-mudahan pengakhiran sampai usaha kata tadi, dunia yang sebenar-benarnya yang akan kita pergi itu pun baik. Bukan sekadar baik di sini, baik juga di akhirat kelak di sana nanti insya-Allah. Sebab itu ni di awal ini dulu. Oleh kerana kita nak asyrakat bidayah. Permulaan kita biar mulia. Yang belum doa masuk masjid, doa masuk masjid. Allahumma ftah lana abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Satu daripada rahmat yang kita nak ialah 4 pintu dalam rumah tangga yang disebut di dalam Al-Quran, yang disebut di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. 4 pintu rumah tangga tu dalam surah Ar-Rum ayat 21 ada 3 pintu. Dalam hadis Nabi SAW ada 1 lagi pintu. Apa 3 pintu yang kita nak tu? Pintu rahmat Allah itu ialah dalam surah Ar-Rum tu disebutkan, yang biasa Umi Abah dengar, biasa dengar kan? Bila anak kita kahwin, cucu kita kahwin, mesti Tok Imam baca. Abah ingat tak? Allah menyesal aku datang, ada 2 orang aku kena tanya. Tak tanya ni abah yang dalam FB. Ustazah di mana dah nak ingat. Kalau nikah satu lagi ingat kita ni kan. Kita tak mesti kan. Wa min ayatihi, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada 3 pintu saja. Umi, masa kita ni sangat mencemburui. So I have to go like, laju. Boleh ya? Boleh ya? Ada 3 pintu dalam ayat tu. Salah satu daripada tanda kebesaran Allah. Kaya Allah. Daripada seorang jadi berdua, bertiga, berempat. Sekarang cerita berapa ramai anak-anak kita, cucu-cucu kita. Daripada kita seorang ni, satu daripada tanda kebesaran Allah. Allah jadikan bagi kamu pasangan kamu. Supaya kamu dapat apa? 3 pintu ini. Sakinah. Litaskunu ilaiha. Kamu dapat tenteram. Tenang. Kalau nak cerita tu ni tak cerita tentang larang. Yang keduanya, taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Allah jadikan antara kamu mawaddah, kasih sayang ni. Kasih sayang. Saya mula-mula dulu Ustazah. Mula-mula dulu.
Zaza kata tengok saya masa sepuluh gendang kan. Dulu. Lama sangat tu. Dulu suami kita nak keluar rumah lepas kerja nak pergi main badminton. Dia nak keluar, I nak main badminton. Masa tu Zaza dudap. Nak keluar main badminton dudap. Maknanya sayang ya. Kalau boleh suami dah balik rumah jangan keluar lagi. Lepas tu lama-lama ada kukis dah. Maknanya ada mawar dah Ustazah. Dia diikatkan. Kayak Allah. Kalau orang lain awak nak keluar masuk rumah, keluarlah. Tapi bila kata suami, bila kata anak-anak nak keluar masuk, kita ada perasaan. Ini kasih sayang. Jangan keluar nanti tak nampak mana, apa pergi mana tak cakap. Mana Umi tak banding-banding. Walau tak tanya, tapi dalam hati ada. Itu sebab apa? Pasal Allah kurniakan perasaan tu dalam hati kita. Kita bukan buat-buat. Bukan saja-saja nak mengada-ngada. Ngada-ngada. Bukan nak pergi main badminton. Tak. Just beritahu. I nak mentally prepare. That's my word to him. Okay. Just beritahu awal. Kalau awak nak main besok, hari ni awak beritahu boleh tak? Mentally prepared. Macam-macam ni. Mengada-ngada ke apa tak tahu. Jadi kita dah tahu. Esok suami nak keluar pergi main badminton. Orang perempuan ni lain. Saya tak tahu lah Umi. Alih-alih siap-siap pakai suit, pakai apa nak keluar. Terkejut dah. Terkejut. Larang. Jangan buat terkejut-terkejut macam tu. Kalau boleh beritahu. Kalau boleh explain. Saya pergi sini-sini kerana ada ni. Silakan. Bila dah tahu. Ni, mawaddah kerana dia ada perasaan tu. Warahmah, pintu yang ketiga. Ada rahmah, mawaddah, cinta tu yang sangat berdeguk jantung tu. Macam pandang pertama, Ustazah dulu dengan Ustaz Jana. Jahsyat. Bukan dekat-dekat. Gurau Ustazah kan? Itu cinta. Yang pintu ketiga, rahmah, kasih sayang. Ulama bincang. Mawaddah dengan rahmah kan dekat-dekat dah tu. Cinta, kasih sayang, apa beza? Kata ulama, kebanyakannya antara dia punya indikator rahmah ialah kalau tadi cinta tu pandang pertama jatuh ke hati. Kalau tak nampak degap-degup. Kalau apa mula-mula dulu. Tengok. Kalau angkat telefon, Umi masa telefon Abah dulu. Umi batuk. Abah cakap apa ke Umi? Oh batuk je. Awak jangan lupa rendam ke nasi. Itu dia. Zaman belum ada brand-call ke, zaman belum ada apa tu semua. Kata ni, rendam ke nasi. Esok minum, kata dia. Itu sayang tu dengar, tak boleh dengar batuk. Sayang tu ni sampailah hari ni, tu kata ulama. Rahmah tu bukan hanya pada ketika itu jawab sayang. Tapi sampai mata dah kabur, kulit dah kendung, rambut dah gugur, gigi dah berterabur. Ni, tiap-tiap bulan jumpa doktor. Tu maknanya dah dekat dengan saya tak cakap. Ini yang kata. Ni, cinta tu datang dengan perasaan awal-awal dulu. Tapi sekarang ni, kalau dah umur rumah tangga dah 30 tahun, dah 20 tahun, dah 15 tahun, pace dia tak sama. Kenapa pace dia tak sama? Macam kita beli kereta juga. Perasaan kita tu dengan kereta kan beza. Kederat kereta pun beza. Berapa kali servis, berapa kali overhaul, tukar enjin pun ada. Kenapa? Tapi pakai tak, pegang tak, bukan nak samakan manusia dengan kenderaan, tidak. Tapi seolah-olah nak kata manusia itu pun ada kuasanya. Lama-lama berkurangan. Tapi tak hilang kasih sayang. Walau telinga kau dah tak dengar. Cakap kena dekat esok ni. Bapak kau ni pekak. Mula-mula pekak.
Bapak aku tu tak mendengar, aku dah menjerit satu rumah. Bapak kau ni dah pekat badak. Dah badak lagi dah. Tapi sayang tak sayang, ni jangan jerit, ni pergi kat telinga dia. Esok aku pula tak dengar. Tapi sayang tak sayang. Allah beri perasaan tu. Dia pegang kaki dia gini. Umi pegang kaki Umi gini. Abah perhati. Abah tak perhati biasa-biasa. Abah perhati biasa-biasa ke tak biasa? Ustazah jangan tanya kita. Ustazah tanya dengan suami kita. Kita perhati dengan sayang. Kalau kita tak mampu buat, kita akan suruh anak kita. Nak minyak kat mana minyak? Minyak gamat kat mana? Ambilkan abang. Tolong urut kaki abang. Kenapa abang pegang kaki dia? Tu ada rahmah dalam hati. Walau dia dah tak kuat lagi berjalan berlari. Begitulah 3 pintu tu yang kita dapat daripada ayat ini. Dan yang terakhir 4 pintu saya kata, iaitu akhirnya dengan kasih sayang berterusan tu tak kira mata dan kabur telinga dan tak mendengar. Padahal dah tak sekuat dulu dah tak seracak dulu. Kadang-kadang ni kita kena faham, bila umur kita meningkat, ditambah pula ada penyakit Ustazah. Kadang ada jantung, kadang ada tinggi, kadang ada kencing manis, 3 serangkai. Ada semua Ustazah, 4 katanya. Kolesterol. Bila dah ada benda-benda ni, kadang-kadang kita tak tahu, dia diam aja. Kenapa seharian tak cakap, punya badan dia tak segar. Hanya dengan faham kita boleh bertahan. Kalau tak faham, kita boleh bergaduh. Sebab itu datang sama. Sebab itu Allah sebab kata rahmah, kata ulama. Rahmah tu sampai nanti kamu berubah cara cakap, cara mendengar, cara bertindak. Kadang-kadang tiba-tiba nak beradab. Kita tak faham rupanya dia darah dia tengah naik nampaknya. Tak apa badan dia tak selesa katnya. Dia ni emosi dah tak macam dulu-dulu. Tapi kita tetap ada rahmah. Sabar, tahan, buat benda lain, buat tak tahu, ambilkan air. Ni, tu semua yang Allah kurniakan dalam rumah tangga. Tetap ada kasih sayang. Akhir sekali barakah. Bila ada semua tu, dapatlah satu lagi pintu, iaitu barakah. Barakah artinya subutul khair al-ilahi. Allah yang bagi, kan orang bagi. Walaupun pergi kenduri, memang orang bagi berkat. Tapi orang bagi berkat tu kerana dia pun nak dapatkan barakah daripada Allah SWT. Jadi barakah itulah yang orang pergi kenduri, jumpa dengan orang pengantin, jumpa mak pengantin, jumpa pengantin, jumpa mempelai, dia berdoa, barakallahu laka wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Alamak, Ustazah tak ingat dah Ustazah. Nak kena nyanyi lagu Mahir Zain. Macam mana depan dia, kadang-kadang lupa kena bawa lagu Mahir Zain, baru dia ingat. Tak pergi, tak payah nak menyanyi dekat kenduri. Nak ngusik je Ustazah. Tak payah ni kita nak nyanyi dekat kenduri tu senyap-senyap. Walau yang ni, kita ambil je perkataan berkat tu. Masa kita salam berkaul berkait segala, masa kita bergambar dengan mempelai, berkat Allah insya-Allah. Sebut berkat. Itulah pintunya. Berkat majlis sama, berkat perkahwinan anak ya sampai ke jannah. Orang KL lagi jannah speaking. Jadi ni sudah tentu atas asas 4 pintu ni. Saya bawa 1 atau 2 pantang dulu boleh ya Ustazah? Kena faham dia punya asasnya ni ya. Saya ingatkan diri saya, Umi ingatkan diri Umi, nanti boleh lagi kita ingatkan anak kita. Inilah asas dia. Sehingga dalam hadis mengatakan bahawa may yatazawwaj, sesiapa yang berkahwin, falyastakmal, maka telah sempurna baginya nisfaddin. May yatazawwaj falyastakmal nisfaddin. Siapa yang berkahwin dah sempurna baginya separuh agama.
فليستكمل في النصف الباقي أو في النصف الآخر, maka sempurnakanlah lagi dengan ketakwaan. Falyattaqillah fi nisfil baqi fi nisfil akhir, separuh agama dah sempurna, maka bertakwalah kamu kepada Allah pada separuh yang lain. Jadi kerana asas nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala inilah, maka kita jaga apa yang Allah tak suka, kita jaga pantang larangnya, apa yang Nabi tak ajar. Kita jaga sama ada direct yang dilakukan maupun general rules dalam Islam ni pakai. Pertama ni pantang larang. Ada banyak yang saya senaraikan ni. Ustazah, saya senaraikan Masya Allah, 25. Banyak yang tak boleh. Ni kalau 25 ni Prof, kalau 25 ni sampai pukul 3 petang boleh Ini baru setakat 25, banyak lagi. Banyak lagi pantang larang. Sebenarnya saya senaraikan untuk diri saya ni. Mudah-mudahan kita jangan lakukan. Kalau ada kita lakukan, jangan berterusan. Seperti yang saya katakan, bahagia itu bukan berarti tidak ada langsung rasa luka. Seperti yang saya katakan, bersifat romantik itu bukan berarti tidak ada langsung konflik. Tapi jangan berterusan, jangan dilayan-layan. Kita tahu bahawa dalam rumah tangga ini, manusia itu di mana-mana pun, apatah lagi dalam rumah tangga, memang ada godaan syaitan. Jangan dilayan-layan, mesti dibangun dengan perasaan kerana nak dapatkan 4 pintu tadi. Supaya jangan 4 pintu tadi tertutup, yang terbuka adalah pintu kebencian, pintu apa lain daripada benci ni? Pintu kebencian, pintu kesunyian, pintu keseorangan, rasa sunyi, rasa tak tenang, rasa benci, na'udzubillah. Jadi satu daripada pantang larang yang pertama berasaskan saya ambil kelompok B lah. B ni supaya saya yang senang ingat ni. Ada 7, 8 B, tapi tak tahu sempat tak sempat. Daripada 25 saya dah crystal down kan kepada dah kecilkan lagi kepada beberapa pantang. Satu B yang pertama, jangan bergaduh berterusan hal-hal yang kecil. Jangan bergaduh berselisih hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil ni. Cerita rumah tangga adalah cerita sebahagian daripada agama. Mana mungkin kita nak masuk fikir hal-hal yang kecil-kecil berterusan. Antara hal-hal yang kecil-kecil berterusan, walaupun dia kecil, tapi jangan terkejut. Bila saya berforum dengan Tok Kadi, dengan tuan-tuan imam yang menyelesaikan masalah cerai kahwin, kan Ustazah? Bahagian nikah cerai dan apa? Rujuk. Jangan tak rujuk. Nikah cerai dan rujuk. Sebab-sebab kecil ni boleh menyebabkan perceraian. Yang kata cerai itu cerita tak bagi nafkah, pukul bantai je, itu memang pantang larang besar dalam rumah tangga. Tak bagi nafkah, itu memang jelas dalam Al-Quran. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi falyunfiq mimma ataahu Allah. Itu memang perintah wajib. Tapi jangan diingat benda-benda kecil tidak membawa kepada perceraian. Sebab itu berhati-hati dengan pantang-pantang ini. Jangan berkelahi pertama, bergaduh hal-hal remeh, hal-hal kecil. Antara hal-hal kecil yang berpanjang ni, bila saya berforum dengan tadi laju nikah Ustaz semua, ini antara contoh-contohnya. Bahkan kajian pun dah senaraikan apa dia perkara-perkara kecil yang boleh membawa kepada perceraian. Satu, sorok kopiah suami. Itu mana dia dalam senarai. Boleh pula. Sorok kopiah suami. Tak bagi pergi masjid. Orang kata di masjid tadi, orang suruh pergi masjid, yang pergi suruh kopiah tu kenapa? Jadi gaduh ni. Jadi Ustazah saya tahu, dia bukan pergi masjid, dia ke lain masjid, dia buat alasan dia begitu. Ustazah jangan tak tahu, lepas dia pergi masjid, orang semua dah balik, dia tak balik-balik lagi. Dia ngantai Ustazah.
Ada restoran depan masjid tu. Ada mak janda depan masjid tu. Ada tu, ada ni, macam. Jadi cara macam mana nak bagi suami lagi masjid tu. So, ya kopiah kawan tu. Orang Wangsa Merawati tak buat tahu. Ini lain, negeri puasa bertengok. Jadi jangan cuba-cuba. Rupanya begitu. Itu benda kecil, tapi boleh jadi kemarahan yang besar. Jadi sebab je. Kalau tak dalam kajian ni tak masukkan syarat dan apa tu sebab tu. Yang keduanya, ni benda yang biasa kita buat. Kadang-kadang Umi lupa, kadang-kadang suami lupa. Faktor H. Keluar belah air, tak tutup lampu. Keluar bilik, tak tutup lampu. Tak tutup kipas. Tak tutup aircon. Gaji Tak tutup pintu. Keluar belah air, tak tutup pintu, tak tutup lampu. Cukup syaratnya. Buka almari tak reti tutup balik. Isteri memang pelik. Dia keluar belah air, tak tutup lampu, tak tutup pintu. Jadi zikir kita. Lepas tu kita pun berzikir. Bapak kau memang tak boleh tutup lampu. Ni bapak kau lah ni. Ni kalau tak tutup kipas ni memang bapak kau. Kalau ni memang bapak kau. Tak ni memang bapak kau. Jadi zikir ni. Lama-lama hati ni membengkak. Sebab tak tutup lampu, tak tutup aircon, tak tutup kipas. Ni, again, kita kena ingat ni. Kenapa dia tak tutup lampu, tak tutup pintu belah air, tak tutup? Oh, perempuan pantang tak tutup pintu belah air. Lepas buaya besar tak tutup. Dia tak boleh, bang. Dia tak boleh tutup pintu. Tapi kita kena ingat tadi kita ada rahmah. Apa rahmahnya? Barangkali dia tengah fikir kerja. Barangkali dia ada tengah fikir sesuatu. Selalu orang dalam belah air, masa tu dia dapat idea. Masa duduk tu lah macam-macam datang fikiran dia. Jadi dia keluar, dia tak ingat nak tutup semua-semua. Kita ada rahmah, barangkali dia lupa. Barangkali dia tumpu benda lain. Just tutup, just tarik pintu. Itu je. Kalau dibengkakkan dalam hati lama-lama, dia boleh menjadi kebencian dalam hidup seseorang. Ya, siapa nak bayar bil ni? Dia pergi pula. Dia menjala, dia punya marah tu. Orang dia tak tutup tu, dia menjala. Bil siapa nak bayar? Nanti bil mereka. Pergi. Lepas tu dah lah bil kita yang bayar. Tambah pula lagi. Nampak tak, dia punya jangkitan demi jangkitan. Dia boleh menjangkit, dia terbayang duit dalam beg dia sudah kurang pasal bayar bil kerana suami dia tak tutup lampu atau anak tak tutup lampu, dia berjala. Menjangkit-jangkit. Dah. Ini pantang larang. Pantang larang. Ni yang keduanya. Selain daripada perkara kecil yang diselesaikan. Termasuk dalam forum yang saya tak boleh lupa, Ustazah. Ada suami isteri yang bergaduh pasal saya tak tahan, doktor. Dia masuk belah air, dia tak tutup mangkuk tandas. Ni kalau Ustaz tu tipu dah saya. Saya bawa cerita daripada Ustaz bahagian ni lah. Dia tak reti masuk tandas, tutup mangkuk tandas tu. Saya memang tak boleh kalau tak tutup mangkuk tandas. Kalau mangkuk tandas tu saya kata boleh bersuara, tentu dia berkata-kata. Kerana mukaku kau gaduh. Muka mangkuk tandas kan. Saya macam tak percaya ni. Tapi saya bawa cerita real story ni satu tempat. Saya masih ingat kat mana saya bercakap. Habis saya cakap contoh ni, datang seorang kakak. Dia kata, Zazah betul. Saya pun memang tak boleh. Suami kalau tak tutup mangkuk tandas. Dan saya faham, maknanya ni boleh berlaku kepada setengah orang. Mungkin tak berlaku pada kita, tapi setengah orang dia tak boleh. Kenapa? Kenapa tak? Pasal saya punya shower menghadap tandas. Kalau mandi, saya pesan suami, anak-anak, awak kalau nak mandi, tandas mesti tutup. Kalau tak, dia basah. Nanti kita nak duduk geli. Tak, dia tak akan buat. Dia biarkan aja terbuka walau dia mandi ke apa. Saya memang dia keluar je belai, saya gerak. Itu kira tahan lagi mangkuk tandas. Ada yang Colgate ni, Colgate. Umi baru beli Colgate, suami Umi picit tang perut dia. Colgate gemuk,
pijit tang perut. Nanti Umi tengok Colgate dah tak cantik, Umi bising. Tak boleh pijit Colgate daripada bawah. Tak kira Colgate ke dali ke daki ke apa ke lah. Itu pun boleh jadi Ustaz. Pasal apa? Pasal nanti senang. Pijit daripada bawah sampai atas boleh gulung. Sekarang kan dah jual sepit itu kan. Dulu tak ada jual sepit, orang gulung sampai dah dapat Colgate yang atas. Subhanallah. Akhirnya kita cakap dari kita, janganlah dipandang. Kerana benda-benda kecil ni mengganggu fikiran aku dan mengganggu kasih sayang rumah tangga. So tu pantang yang pertama. Saya bagikan beberapa B yang kedua. Tadi bergaduh, berkelahi, hal-hal ini. B yang kedua adalah berat tulang ni, pemalas ni. Kita sendiri pun ni berat tulang ni. Dalam rumah tangga, kalau berat tulang ni harap muka lawa tapi berat tulang. Harap sado, segala sado yang ada. Tapi berat tulang, tak rajin, sampah tak buang, rumah berterabur, kain tak lipat, kerja tidur main handphone je. Ni dah marah ni. Kerjanya belik tu lah. Tengok orang masak, macam-macam orang masak. Sardin, pecah telur dalam sardin, sedapnya. Orang yang masak dia balik. Pelbagai menu boleh tengok. Tapi dapur kita tak berasa. Tengok orang kemas rumah, tengok orang dekor rumah, tapi rumah kita berantakan. Rumah kita berterabur, berpulau-pulau Ustazah. Suami tanya, mana Jam? Saya punya stokin. Awak tengok atas katil tu ada stokin awak. Baik je, lembut je. Atas katil tu macam ni. Macam pulau. Kain batik, kain belekat, stokin semua ada. Awak tengok ada, saya dah angkat semalam. Lembut lembut no. Suami pun baik, kain jumpa satu. Ada bang, dah dapur. Ada jumpa satu. Baru satu. Ada dua-dua bang, memang dah angkat. Kain lagi jumpa. Ada bang, ada. Dia pakai dua-dua kiri saja. Berbulan-bulan begitu. Dari aku kahwin, kau ni begini. Rumah tak reti nak disusun. Rupa cantik pun tinggal. Tak bahagia. Tu kita balik cakap anak-anak tu pantang nak kau kemas rumah. Kalau kau tak sempat nak lipat kain. Ni kita tahu. Kerja bab kain aja prosesnya 4-5 Ustazah. Basuh. Tu belum rendang lagi Ustazah. Basuh. Sidai, angkat, lipat, susun, gosok, banyak tu. Kalaulah dapat dipendekkan proses tu Ustazah, tak payah lipat, anak-anak main ambil je yang pulau-pulau tadi tu. Kata senang, jangan. Renyuk 1000, jangan. Tak tersusun, jangan. Kalau tak sempat, ni saya begitu juga. Bukan saya yang angkat je turun lipat ni ya. Turun dandan tu dekat ampayan lagi lipat tak sampai. Tapi tak bermula rumah bersih, cari laundry basket. Masuk dulu dalam laundry basket. Asingkan siap-siap. Ada mak yang beli bakul siap-siap. Ni abang long, ni kak cik, ni kak ngah, ni apa. Masing-masing lipat sendiri. Ni pokoknya jangan berat tulang. Tolong menolong dalam rumah tangga. Sekejap lagi tengok abah ada juga pokok rajin apa. Sekejap lagi tengok abah ada pergi pasar nak beli apa katanya. Itulah bahagia rumah tangga. Pasal ringan tulang. Umi pun begitu juga. Tak larat pun bukan larat sangat pun. Tapi angkat tu anak. Tu betul ke nak tu? Tu apa siapa tak buang tu? Kita dah jadi orang tua. Arahan demi arahan. Sekarang nak mengajar anak-anak muda ni Jangan, ni kenapa sengit? Ni kenapa ni? Orang perempuan ni sengit, tak boleh. Jadi B yang kedua, jangan berat tulang. B yang ketiga, saya berhenti B yang ketiga Ustazah. Nampak macam remeh ni.
Tapi benda-benda tu lah yang macam kita lah. Kalau meja tak ada bunga dengan meja ada bunga, cantik meja ada bunga kan. Benda tu lah yang menyerikan rumah tangga ni. Umi tak tahu. Suami balik cakap anak-anak kita yang muda-muda, suami awak balik tengok rumah tu susun, dia bahagia. Cuma dia tak cakap je. Macam kita balik rumah dah bersih, hati kita lapang. Bila hati lapang, semayang khusyuk, baru boleh senyum, baru boleh nak masak senang, baru boleh beramah tamah. Awak tak perasan. Masuk rumah baru busuk. Pasal apa tu? Sampah daripada malam tadi dekat dapur tak dibuang. Berat tulang semua berkira. Asyik kita je yang buang. Asyik kita je yang buang. Kat rumah pun nak kena ada jadual juga rupanya. Macam kat sekolah buang sampah ke apa. Bila ada jadual. Kita tak sedar kenapa muka mak berbeza. Mak balik kerja kenapa muka dia masam. Tu kat hujan tadi tuan tak tarik. Muka mak dah berubah. Bila muka mak berubah, tengok muka abah pun rasa nak makan. Padahal ceritanya tak angkat kain kan. Pasal apa tak angkat kain? Duduk melengkor je, tengok handphone, tengok ini, tengok itu. Tak dengar pun. Buruk pun, dah bunyi. Apa dah. Berat tulang. Tak rajin. Sebab itu kita doa ni. Nabi ajar kita doa. Antara perkara yang kita nak doa hari-hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Semangat ini dengan tepuk tangan gitu. Ingatkan diri sendiri. Jangan malas ti, bangun ti. Apa nak masak tengok ti. Tengok ti kain belum angkat ti. Tengok ti sampah belum buang-buang ti. Bangun, buat. Apa lagi nak buat? Mari ti, pergi ti, buat ti. Islam yang nak exercise tak usah. Rumah kita bersih, kita yang happy. Tu emosi sangat penting. Yang terakhir, yang ketiga, tadi jangan berkelahi benda kecil-kecil. Pantangnya. Dua, janganlah berat tulang. Ajar diri rajin. Jangan jadi malas. Ajar anak-anak rajin. Jangan ajar anak-anak malas. Tuala pun tak lebih tak sedar. Jangan. Tuala kau pun tak sedar. Kau pergi kerja katil kau pun tak sempat nak tegangkan. Tak sempat nak mak, tak boleh. Bangun pagi kalau kau tahu tak sempat. Manage your time then. Because sometimes you have to be that strict. Bukanlah strict, itulah mak ayah kita ajar. Yang rumah jadi tengah tuan-tuan. Yang ketiga, jangan bermulut. Ini mulut salamatul insan fi salamatul lisan. Afatul insan fi afatul lisan. Beratnya lah mulut. Nak tanya khabar berat. Nak ucap terima kasih berat. Nak tanya hal berat. Apa pun berat. Tutuplah katuk. Sampai masa nanti kita memang akan berat mulut pasal waktu usia. Ustazah, kita lama-lama ni Ustazah, dia dah takkan bising dah macam muda-muda. Ustazah belum sampai 5 series. Itu dah automatic line ni. Memang kita kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu sangat bagus. Sampai satu masa tak masalah, tak nak cakap banyak lah, nak banyak diam. Age factor pun macam tu. Nanti sampai kita berumur, kita lebih suka senyap. Bagus kalau mulut tu bercakap benda-benda tak elok. Tapi kalau benda elok pun diam, dalam rumah tangga, baik suami maupun isteri. Ni kadang-kadang kita ingat, orang perempuan nak dipuji, orang lelaki pun nak dipuji. Cantik abang kau hari ni. Kau Melayu, lawa dia nak pergi masjid. Sesekali puji, dia cuma tak cakap terima kasih. Dia kadang-kadang tu. Tapi dia suka dalam hati dia. Sama macam kita suka. Walaupun kita kadang malu-malu Allah, tapi dalam hati kita suka. Suami bang, puji si bang cantik. Umi nak pergi mana? Datuk cantik-cantik. Puji. Sedap masak. Puji. Terima kasih bang belikan lauk. Puji. Ucap terima kasih. Puji. Jangan berat mulut kalau tersilap. Sorry.
Ada tak kita tersilap ni dalam rumah tangga ni? Ada ni. Kadang-kadang cakap terkuat suara. Kadang-kadang mata terjegi. Kenapa you cakap dengan air mata you macam tu? Sorry, I memang mata macam tu. Dan. Memang mata macam tu. Sorry je lah ni. Banyak dalam rumah tangga, jangan berat mulut. Jangan ringan mulut, puji, ringan mulut, terima kasih. Sangat penting. Terima kasih. Nanti sampai anak-anak kita pun terima kasih. Habis makan, beli apa-apa, terima kasih. Sampai anak kita pergi sekolah, dapat daripada kawan dia pun cakap terima kasih. Kawan-kawan dia ingat, ini pun cakap terima kasih. Terima kasih. So, Islam lagi ajar jazakallah khairul jaza. Kita dalam rumah tangga tak boleh cakap macam tu kan, panjangnya. Tapi terima kasih. Dalam hati, ya Allah, kau balas dia. Jadi ini sangat penting. 3 pantang larang ni saya ulang dah 3 kali pun. Janganlah kita lupa bahawa kalau ada hal-hal kecil, jangan simpan dalam dada, dalam hati. Yang keduanya, ringan-ringankan mulut kita. Boleh kita tanya khabar awak okey, boleh kita ucap terima kasih, boleh kita puji-puji. Ini warna-warni dalam rumah tangga, and yet it's free of charge. And yet dapat pahala kerana bahasa yang indah tu. Dan yang ketiganya, jangan kita berat tulang. Mana kita larat buat, tak larat suruh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Wallahualam. Masya Allah. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Prof. Masya Allah. Sangat-sangat padat dan sangat-sangat bermanfaat ya. Pesanan-pesanan buat kita melayari bahtera rumah tangga, walaupun usianya sudah kita kata matang, walaupun usianya sudah melebihi mungkin 30 tahun, 35 tahun perkahwinan, tapi masih kita kena pakai ataupun ambil ya resepi-resepi bahagia tadi ya. Ni suami macam ni mulut, isteri macam ni. Kenapa ni? Anak balik baru bercakap. Betul tak? Dengar suami tak bercakap. Oh betul ya rupanya. Oh ramai ni disahkan oleh. Betul ibu-ibu. Ya, ada perkara yang perlu kita bina selagi mana pasangan kita hidup. Ya, selagi itu bahagia itu mesti kita sulam. Bahagia itu mesti kita siram. Bahagia itu mesti kita bina bersama-sama. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, 3 ya, pantang larang yang Prof dah kongsikan bersama dengan kita tadi. Yang pertama B apa? Buka balik nota, buka. Dah agak dah. Dia mesti buka balik nota. Yang pertama, jangan bergaduh benda kecil, benda remeh-remeh. Bukan bergaduh lagi, bercerai dah. Jadi jangan fikir menjadikan isu kecil-kecil sebagai perkara yang besar, membesar-besarkan perkara yang kecil. Yang kedua, B apa? Berat tulang. Ya, berat tulang, jangan berat tulang. Ya, tak kisah lelaki dan perempuan, kedua-duanya kena bersamalah mengambil tanggungjawab rumah tangga. Dan yang ketiga, Prof kongsikan tadi B adalah ya, jangan berat mulut ya. Berat mulut yang mana mulut ini Allah bagi anugerahnya untuk kita berkomunikasi. Satu alat lah antara yang kita boleh juga berkomunikasi dengan mata, kita boleh berkomunikasi dengan wajah, dengan pergerakan. Tapi antara yang menyulam kasih dan sayang kita ialah when I say I love you. Ya, abang lama tak balik bang. Tadi kan saya baru je pergi. Bukannya lah. Sebab I miss you. Kan? Cia. Jadi menyulam ya romansi di dalam rumah tangga. Dan inilah yang kita nak bina sama-sama. Sedikit sahaja daripada saya. Kita dah sampai 10.30. Tambahan saja kepada pantang larang yang Prof telah berikan sebentar tadi. Yang saya nak bawakan ibu-ibu, jangan berdendam. Adamul intiqam, jangan berdendam. Manusia ni ibu-ibu, pastinya suami dan isteri akan ada melakukan kesalahan. Kita bukan kahwin dengan malaikat. Kita kahwin dengan manusia. Yang mana manusia ini adalah al-insan, yang mana sentiasa kadang-kadang lupa, tersalah.
Jadi bila kita menyedari bahawa pasangan kita adalah manusia dan kita kena faham apabila pasangan kita melakukan kesalahan, begitu juga anak-anak kita, ibu-ibu. Anak-anak kita juga pasti akan melakukan kesalahan, betul tak? Sewaktu kita menghadapi fasa tersebut, ya, geram rasa hati ni, kan? Tapi tak apalah, kan? Kita maafkanlah. Tapi rupanya, hakikatnya, kita tak maafkan betul-betul maaf. Dia ada lagi ingat-ingat. Ustazah, I can forgive but not forget. Dia berperibahasa pula dengan kita, kan? Saya bukan tak boleh maafkan suami saya. Saya maafkan dia. Tapi saya tak boleh lupa, Ustazah. Setiap kali saya lalu kat depan orang janda tu. Macam tu, saya tak boleh lupa, Ustazah. Bukan kecil, Ustazah. Saya, macam-macam. Kita nak bagi 1001 alasan untuk tidak melupakan itu sangat-sangat besar. Ibu-ibu, saya bawakan satu konsep. Di dalam Quran, inilah Al-Quran yang kita baca itu. Al-Quran yang diberikan kepada Nabi SAW, yang diberikan kepada umat Nabi. Hakikatnya Quran itu bukan sahaja untuk kita baca, tapi sebenarnya untuk kita amalkan dalam kehidupan. Macam mana nak beramal dengan Al-Quran? Dia melalui satu proses yang mesti melalui proses ini, iaitu proses bila kita baca, kita faham apa kita baca, baru kita boleh amal apa yang kita baca daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Dan proses ini nama dia adalah proses tadabbur, ibu-ibu. Ustazah, saya nak tadabbur, saya bukannya ada basic macam Prof. Sharifah Hayati, tak pula daripada Akademi Pengajian Islam. Baca boleh faham, kan? Faham usul fiqhnya, faham asbab nuzulnya. Saya, Ustazah, saya mungkin background saya adalah akademik. Macam mana, Ustazah, saya nak tadabbur Quran? Ada cara, ibu-ibu. Antara yang ulama' bagi cara untuk kita sebagai orang awam, sebagai orang yang tak ada basic pengajian Islam ataupun bahasa Arab ataupun hadis, caranya ialah dengan melihat kepada ayat-ayat yang umum. Okey, ayat-ayat yang umum pada ayat tadi. Dan ayat-ayat ini ulama' berikan satu istilah ataupun namanya yang dinamakan sebagai kaedah umum. Kaedah ataupun qawaidul ammah, kaedah umum. Dan kaedah umum ini kita boleh pakai kadang-kadang dalam unsur kesihatan, kadang-kadang dalam unsur kita kata kewangan, kadang-kadang boleh pakai dalam unsur pentadbiran negara. Dan begitu juga dengan rumah tangga. Apa ayat yang saya nak bawa pada hari ini? Kalau ibu-ibu tengok nanti buku Easy Tadabbur ini, kita bawakan pada muka surat 44. Buku ni ada 30 kaedah umum yang diangkat oleh para ulama. Kami hanya terjemahkan sahaja. Kami hanya mengumpulkan sahaja, iaitu pada surah Al-Ma'idah ayat 95. Apa ayatnya berbunyi? Ayatnya pendek sangat, tapi Masya Allah dia merupakan sifir dan formula bahagia. Afallahu amma salaf. Afallahu amma salaf, iaitu Allah memaafkan apa yang telah lalu. Dan kaedah ini diangkat pada Easy Tadabbur ini. Di atas itu ialah yang dahulu biarlah berlalu. Konsep dia macam ni. Pada ayat ini, antara yang kita boleh tengok adalah aplikasinya orang yang kafir, kan? Bila orang yang bukan Islam, dia ucap syahadah, ibu-ibu. Kan, dia ucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak tanya ibu-ibu, dia kira lagi tak dosa-dosa yang dia lakukan masa dia kafir? Tak, kan? Dia buat apa dosa-dosa kafir itu? Kira Allah bagi apa? Allah ampunkan seluruhnya. Dan itulah nama Allah Al-Afu. Allah Al-Ghafur ni doa yang kita baca dalam Ramadan nanti, kan? Allah innallaha afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah suka memberikan keampunan. Dan apa maksud afun? Afun maksudnya bukan sekadar ada tulisan dan kita garis ke atas tu, tidak. Tapi maksudnya ada tulisan, kita ambil pemadam dan kita padam bagi habis. Sampai dah tak ada kesan langsung dah. Dan itulah Allah menghapuskan dosa seorang yang masuk Islam. Tak kala dia masuk Islam, Allah tak tinggal pun sedikit dosa yang dia buat waktu dia kafir.
Ini dari sudut faedah ataupun konsepnya. Apabila seorang baru masuk Islam, Allah maafkan, ampunkan segala dosa. Ibu-ibu nak kata, dalam keluarga kita, adakah kita masih lagi teringat-ingat kesalahan pasangan kita ataupun anak kita, sehingga kita seolah-olah kita berdendam dengan dia? Dia ada lagi rasa, ingat lagi dekat dalam hati tu. Mari kita sama-sama membawa ayat ini di dalam darah daging kita, mendarah daging kita ayat ini, iaitu kita memberikan kemaafan. Jika anak kita melakukan kesalahan, saya baca dalam surat 45, di dalam pentarbiyahan anak-anak, sekiranya anak-anak pernah membuat kesalahan, dan pasti kita pun selalu buat kesalahan, anak kita pun buat kesalahan, dan anak kita sudah menyesal dan menyedari akan kesalahan yang dilakukan, usahlah wahai ibu ayah mengungkit kembali dan menyebut kembali kesalahan anak itu. Kelak anak tadi merasakan seolah-olah ibu dan ayah masih berdendam dan masih tidak memaafkan kesalahan yang sudah anak tadi insafi dan berazam untuk tidak mengulangi. Begitulah Allah mengajarkan kepada hamba-Nya untuk memaafkan kesalahan yang telah lalu. Bagaimana Allah yang maha baik memaafkan kesalahan hamba-Nya. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, balik ini tengok suami, boleh tak kita tengok suami semua dengan kebaikan saja. InsyaAllah ibu-ibu, walaupun sedikit, pernah dan pasti kehidupan kita, sedangkan lidah lagi tergigit, kata P. Ramlee, ini kan pula suami isteri. Tapi kita boleh lupa dan maafkan. Ibu-ibu, tatkala kita boleh lupakan segala kesalahan suami dan anak-anak, sebenarnya kita yang paling bahagia. Kitalah orang yang paling bahagia. Kerana tidak rasa sedikit pun kita simpan di dalam hati. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasih kerana Allah, kita pergi kepada kesalahan ataupun pantang larang yang kelima. Ambil sambung yang Prof tadi, Prof bagi 3, saya bagi nasi tambah sajalah ya. Lah lengkap dah tu dah. Saya bagi nasi tambah saja, iaitu yang kelima, jangan menyebarkan fitnah pula. Jangan menyebarkan aib pasangan kepada siapa sahaja. Pegang sungguh-sungguh ibu-ibu prinsip. Sebab ramai orang yang tergelincir. Habis nak suruh saya bersabar je ke? Tak, bukannya nak kita kata dia kena kita kata sabar je apa yang suami buat pada dia. Tak, dia ada cara dia, betul tak? Kalau dia insan ataupun seorang isteri yang terzalimi, ada cara dia, ada channel dia. Tapi bukan menyebarkan aib pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan pasangan suami dan isteri ini adalah pakaian, seperti mana kita pakai baju, kita menutup segala keaiban yang ada. Hatta ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, apabila kita mendapat ataupun kita melihat keaiban suami kita, bukan sahaja di media sosial kita masukkan, tapi sehingga jangan ceritakan hatta pada adik-beradik kita, hatta pada mak ayah kita. Dan perempuan, wanita yang begini ibu-ibu, wanita ini akan dibasukkan Allah ke dalam syurga Allah. Kerana kesabaran wanita yang begini. Dan ibu-ibu, itulah yang kita harapkan bersama-sama untuk kita sama-sama dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga Allah yang penuh dengan nikmatnya. Terima kasih Prof Sharifah Hayati kerana bersama dengan kami untuk program hari ini dalam Bual Bicara, dan terima kasih juga pihak Masjid Al-Muttaqin Wangsa Belawati. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tadi selesai program Bual Bicara dengan tajuk yang very interesting. Sampaikan saya tak sedar masa mencuburi kita. Jadi dengan pengkongsian yang diberikan, masih banyak ruang dan peluang untuk kita terus memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Jadi saya berkesempatan untuk mengucapkan kita ambil gambar sikit kepada Profesor di saya Asmari dan juga Ustazah Norinda di jadi acara sosial adalah Allahu Akbar. Betul, kita mesti gambar sikit Prof ya. Sesi yang pertama pula ya.
AJK Masjid juga AJK yang terlibat untuk melakukan event pada hari ini. Silakan.